Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala bilisani Musa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musanniful mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darin amin. Amma ba'd. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Haji, Puan Hajah, Kursi dan Tuan Kuasa Masjid Surah Firdaus, Muslimin dan Muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam barakah ini dapatlah sama-sama untuk menyambung muzakarah kita dari kitab yang bernama Lumba bin Nuqul fi Asbabin Nuzul, itulah sebab-sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran Al-Karim daripada ayat yang ke-245 daripada suratul Baqarah. Mari sama-sama kita membacanya dengan tenang dan tertil serta mempelajari sebab-sebab turun ayat ini dan juga pengajaran daripadanya insya-Allah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man alladhi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Artinya, barang siapa yang memberikan pinjamannya kepada Allah Ta'ala qardan hasana, sebagai pinjaman yang baik, yang ikhlas, fayudha'ifahu lahu, maka Allah akan menggandakannya, yakni menggandakan pinjaman itu lahu, baginya, bagi yang membelanjakan harta itu, adha'afan katsiratan, gandaan yang banyak. Dan Allah Ta'ala itu, dan ingatlah bahwasanya Allah juga yang yuqbidu, menggenggam rezeki, yang menyempitkan rezekinya itu, wa yabsutu, dan meluaskan pemberian rezekinya itu kepada hamba-hamba yang dikehendakinya, wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah, ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kamu akan dikembalikan. Sehingga semua dimuliakan, inilah dia merupakan gambaran bagaimana sifat pemurahnya Allah Ta'ala kepada orang-orang beriman. Diberikannya harta dan modal untuk dia berbelanja pada perkara-perkara kebaikan. Kemudian diberikan pula ganjaran kepada apa yang dibelanjakan itu. Modal Allah Ta'ala beri, kemudian jika kita belanjakan pada jalan-jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau mungkin jalan yang dituntut untuk berbelanja kepadanya, digandakan pula pahalanya. Demikianlah sifatnya Maha Pemurahnya Allah Ta'ala. Dan di akhirat nanti tentulah ganjarannya adalah surga yang penuh dengan kenikmatan. Nanti kita akan bicarakan ada 6 kelebihan bersedekah. Di sini kalau kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada seorang hamba itu akan kurniaan-kurniaan yang baik, yang disebutkan tadi sebagai qardan hasanah. Ya, itulah satu pinjaman yang satu sedekah yang Allah berikan, suatu sedekah yang si hamba belanjakan yang pada Allah Ta'ala itu diandaikan
oleh Allah Ta'ala sebagai pinjaman yang baik. Di sana ada beberapa syarat untuk menjadikan sedekah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan seorang ulama sufi yang terkenal yang bernama Fudail bin Iyad menjelaskan dua syarat ibadah itu, termasuk jugalah sedekah yang menjadikan Allah Ta'ala itu menerima amalan si hamba. Yang pertama sekali, muwafaqatun bis sunnah, iaitu bertepatan dengan sunnah Nabi SAW, jadi betul pada syariatnya. Yang keduanya ialah ikhlas dengan Allah Ta'ala. Justru itu ditekankan di sini dalam ayat Al-Baqarah 245 ini, qardan hasana, pemberian atau pinjaman yang baik yang dibelanjakan tadi pada jalan Allah Ta'ala, itu mestilah ikhlas karena Allah Ta'ala. Dalam ayat ini terbagi pada dua bahagian, di mana bagian yang pertama ialah merupakan fi'il syarat. Dalam kaidah bahasa Arab ini, bila ada satu perbuatan yang mensyaratkan sesuatu, maka akan ada jawab syaratnya itu. Macam kita lah, kalau mamak kita cakap, kau kalau buat begini siap kau, maknanya adalah dia punya akibatnya. Jawab syaratnya, jika kamu buat begini maka begini, itu maknanya jika kamu berbuat begini, itu namanya fi'il syarat. Kemudian maka kamu akan dapat begini akibatnya, itu namanya jawab syarat. Di sini Allah menjelaskan bahwasanya barang siapa yang yuqridullaha qardan hasana, meminjamkan kepada Allah Ta'ala, yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah Ta'ala, qardan hasana, sebagai pinjaman yang baik, yang ikhlas semata-mata dapat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jawab syaratnya fayudha'ifahu lahu, maka Allah akan menggandakannya tadi harta yang dibelanjakan itu, lahu baginya, bagi orang yang bersedekah itu, adha'afan katsirah, iaitulah gandaan yang banyak. Inilah pelajaran yang pertama yang kita dapat ambil daripada ayat ini, yaitu belanja sesuatu adalah semata-mata kerana Allah Ta'ala. Di mana kalau kita lihat dalam ayat yang lain, Allah menjelaskan akan kelebihan tersebut. Ali Imran ayat 92 yang menyatakan bahwasanya siapa yang membelanjakan hartanya yang baik, yang paling dikasihinya, maka Allah akan memberikannya suatu ganjaran yang sangat besar. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Ali Imran ayat 92. Artinya, tidak sekali-kali kamu akan mendapat kebaikan. Inilah ni dalam kaidah bahasa Arab ini dipanggil abadan abada, selama-lama. Maknanya selama-lama kamu tak memenuhi syarat ini, kamu tak akan dapat apa-apa bahagian daripada kurniaan Allah SWT. Lan tanalul birra, tidak sekali-kali kamu akan dapat kebaikan, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kamu membelanjakan apa yang kamu kasihi. Kalau memang kata anda kasih orang, dapat juga pahala tapi sikit. Dulu kita dalam tahun 2016 sudah silap, ada banjir besar melanda seluruh Malaysia kan. Banyaklah sumbangan berikan dalam bentuk pakaian, makanan dan sebagainya. Ada di kalangan guru-guru kita membuat satu pengumpulan dana dan juga sumbangan sampai satu kontainer dibawa ke Pantai Timur yang saya tahu lah. Juga dia ada yang beri itu memang pakaian yang baik-baik, yang elok-elok, tapi ada juga yang pihak belanga yang nak pegang, nak buang tu pun dia bagi sekali. Ini bukan pengumpulan sampah sarap ni. Kenapa? Nilai sedekah itu tinggi kalau kamu itu belanjakan apa yang kamu kasih, yang kamu suka. Kalau tak apa-apa nak suka, aku kurang sikit pahala.
Sehingga kan kita tahu bagaimana baginda Rasulullah SAW itu bila pergi beli satu pakaian yang baru. Ada yang mengatakan rida di selendang yang baru. Rasulullah keluar daripada pasar, kemudian sahabat tengok cantik, pakaian yang baru, jubah yang baru. Sahabat hanya memuji saja, ya Rasulullah cantik pakaian ini ya Rasulullah. Apa yang Rasulullah jawab? Rasulullah tanya pada dia, kamu suka? Suka? Maksud suka sahabat ni bukan nak minta, suka Rasulullah pakai pakaian yang cantik, yang baru. Dia kata tunggu sekejap. Setelah masuk balik semua dalam pasar, saling semua jubah yang asal tadi, keluar saja dibagi jubah yang baru, pakai yang baru test tadi, yang diberi, baru dibeli. Maka sahabat tadi rasa macam masalah pula. Ya Rasulullah, bukan tujuan ini, tujuanku memang hanya aku memuji Rasulullah. Tidak mengapa kata Rasulullah, kalau kamu suka, kamu ambillah. Demikian. Ini yang kita tak mampu untuk melaksanakan sebagai sunnah Rasulullah itu. Maknanya mengutamakan sahabat mukminin yang muslimin yang lain daripada diri baginda sendiri. Kemudian yang keduanya daripada ayat ini ialah wa ma tunfiqu min syai'in, dan apa saja kamu belanjakan daripada sesuatu, tak kira bentuk apa sekalipun, fa innallaha bihi alim, sesungguhnya Allah Ta'ala itu dengannya, dengan apa yang kamu belanjakan tadi itu maha mengetahui. Bahawasanya dia ini mungkin sayang ke tidak harta ini, ataupun memang dia tak kisah, kalau tak ada pun tak apa, ada pun okey kan. Maka nilainya berbeza. Contohnya seorang yang berpendapatan besar, katalah RM10,000 Malaysia sebulan, dia membelanjakan dalam satu bulan tu RM500 untuk infak, sama ada sedekah pada orang ke, tamu masjid ke dan sebagainya. Nilai jumlahnya dia sparekan RM500, berbanding dengan seorang yang pendapatannya RM1,000 sebulan, dia sparekan untuk belanja kepada masjid, sedekah pada orang, belanja kawan makan dan sebagainya tadi, nilainya RM100. Setiap bayar dalam satu surat kan, jadi senang, tak bercampur-campur. Jadi bila dibuat demikian, sekiranya kedua-dua ni sama ikhlas kerana Allah Ta'ala, maka pahala yang RM100 itu lagi besar daripada yang RM500. Kerana apa? Kerana dari segi nilainya pada seorang yang berpendapatan kecil, nak diberi pada orang lain, nak sedekah, nak belanja dan sebagainya tadi, itu tentulah terasa kesannya 10% daripada pendapatannya. Sedangkan orang yang berpendapatan RM10,000, dia belanjakan RM500, baru 5%. Ini diandaikan jika sama-sama ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan demikian, kita lihat bagaimana nilai sedekah itu bergantung pada keikhlasan, dan juga betapa seorang yang mengeluarkan harta tadi memerlukannya. Itulah nilainya yang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya kita lihat dalam ayat lain juga Allah menjelaskan bahawasanya yang dikatakan tadi, yudha'ifu lahu adha'afan katsira, kan, katsiratan, gandaannya banyak. Dalam ayat daripada surah Al-Baqarah juga ayat 261, firman Allah Ta'ala, masalul ladzina yunfiquna fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Artinya perumpamaan orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah Ta'ala itu kama salihabatin, seperti sebiji benih ambatat sab'a sanabil, yang tumbuh padanya itu 7 tangkai, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, pada tiap tangkai itu 100 biji pula. Maknanya apa? 7 tangkai kali 100 jadi 700, itulah bandingan tadi. Itu pun tadi Allah boleh gandakan lagi, wallahu dha'ifu liman yasha. Allah akan mengganda-gandakan lagi pada siapa yang dikehendakinya. Maknanya tadi sebanyak mana Allah kehendaki, wallahu wasi'un alim, dan Allah itu maha luas kurnianya. Daripada pahalanya 10 sampai kepada 700 pun boleh ganda lagi bergantung pada keikhlasan. Jadi jika sekiranya seorang tadi, seorang suami
atau seorang ayah membelanjakan untuk istri dan juga untuk anaknya, itu merupakan nafkah yang wajib paling sangat besar membandingkan bersedekah pada orang lain. Iaitu besar juga pahala, tapi berbanding dengan sedekah yang wajib, tentulah ianya lebih besar pahala daripada sedekah yang sunat. Maka sebab itu lihat di sini memang jelas kepada kita bahawasanya apa yang dibelanjakan untuk jalan mencari Allah Subhanahu Wa Taala maka akan digandakan dengan pahala yang banyak. Ganjaran yang kedua dari ayat ini ialah wallahu yaqbidu wa yabsutu, dan Allah Taala itu yang Maha berkuasa untuk menyempitkan rezeki atau meluaskan rezeki tersebut bagi seorang hamba itu. Dimana kalau kita lihat amalan yang baik yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS, yang kita boleh contohi bahawasanya pada tiap-tiap pagi Nabi Ibrahim akan keluar untuk mencari seorang untuk belanja makan, yakni untuk diberikan sedekah yang berupa makanan. Hari ini di kalangan doa kita pun ada lepas subuh. Ini kalau tak PKP lah kan, dia lepas subuh selesai semua wirid dan sebagainya tadi, pergi belanja kan, apa dekat warung ke dekat restoran belanja makan. Jadi itu besar pahalanya. Apalagi sesuatu kita tu baru lepas saja menunaikan solat fardu subuh kan. Demikian ini bukan amalan Nabi Ibrahim AS. Tiap pagi mesti cari seseorang untuk dia belanjakan makanan padanya. Ini yang kita boleh amalkan. Kerana apa? Ianya merupakan suatu ganjaran yang besar disebabkan orang itu sangat memerlukan. Biasalah bangun tidur kan, kita mungkin lepas subuh tu sangat lapar, jika sekali tidak berpuasa lah, maka di situ jelas memang sangat menghargainya. Jadi demikian, dalam kitab Arab ada nama disebut Al-Ju' Amharut Tambakhin. Ini kita nahwu kita belajar dulu lah. Kita Mutalaah. Dia kata lapar tu menyebabkan makanan tu sedap. Dia buat kisah yang simple aja. Si anak tadi ni sebelum dia pergi beriadah ataupun main bola ke petang-petang tu, dia pun mak dia siapkan makanan sikit, macam kita buah pisang ke, jemput dan sebagainya kan. Dia makan sikit lah, okey. Lepas tu selesai tadi dia pergi bermain bersama kawan-kawan. Lepas main dia tu dah penat-penat dengan peluh-peluh semua kan, balik ambil lagi, buat lagi teh panas ke dengan juadah yang sama, pisang ke ataupun menjemput. Jadi dia nak kata, "Oi, ibu sedap betul ni, ibu." Padahal sebenarnya sama yang tadi juga, malah dah sejuk pula kan. Jadi yang lapar tu sebenarnya sebetulnya sifat lapar itu menjadikan makan itu sedap. Macam itu kan masa tu pandai sangat lah. Jadi tajuk apa namanya karangan itu kata Al-Ju', sifat lapar itu Amharut Tabakhin, memahirkan tukang masak. Padahal benda yang sama juga. Mungkinlah kita kalau lepas subuh tentunya ada yang sangat lapar kan, malam dah tidur lihat yang panjang. Jadi memang lepas subuh kalau ada makan memang insyaAllah memang sangat dihargai oleh saudara kita. Itu merupakan suatu keadaan di mana kita dituntut untuk membelanjakan makanan ataupun membelanjakan makan minum lah untuk sahabat-sahabat doa masjid kita. Seterusnya kelebihan saja belanjaan seterusnya adalah iaitu kelebihan bersedekah pada umat Muhammad ini cukup banyak. Ada 6 yang telah pun disenaraikan oleh para ulama tentang kelebihan sedekah itu. Bahkan banyak lagi lah yang kita ambil sebagian daripadanya. Yang pertama sekali, kelebihan bersedekah itu adalah menghapuskan dosa-dosa orang yang bersedekah. Bagaimana hadis yang diriwayatkan daripada Tirmizi yang maksudnya sedekah itu as-sadaqatu yumah ya, maknanya as-sadaqatu yumhinu dzunub. Sedekah itu menghapuskan dosa. Sebagaimana air memadamkan api. Demikian tadi. Dosa itu ibaratkan api lah, sedekah itu ibaratkan air. Sedekah itu boleh menghapuskan dosa. Dalam hadis yang lain Nabi menyebut ittaqun nara walau bi sisi tamrah, yaitu
maka bertakwalah kamu wala malamnya dengan berkah sebesar sebelah biji tamar kecil tu kan, biji tamar tu ada besar nak jarinya. Lepas tu tapi bukanlah kita sedekah biji tamar, maknanya banyak sedikit ni tu tetap hanya yang dirasa Allah Ta'ala kita sangat ikhlas itu dengan Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua daripada sedekah itu ialah dapat berteduh di hari kiamat sebabnya di bawah payung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebagaimana dalam hadis ada menyebut ada yang panjang tentang 7 golongan. Sab'atun yuzilluhumullahu yauma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang mendapat naungan Allah Ta'ala di hari yang tiada naungan padanya, di mana matahari berada satu jengkal atau satu main di atas kepala. Satu main satu batu lah, tetap masih panas lagi kan. Maka yang kami adalah yang sedekah. Seorang yang mengadilkan hartanya pada jalan Allah Ta'ala, di mana tangan kanan yang beri, tangan kiri yang tidak mengetahui, melawankan dia punya keikhlasan tu lah kan. Karena berasa tak bagi dia. Seorang yang sedekah itu kata Nabi SAW hadis riwayat Bukhari, dengan tangan kanannya lalu ia menyembunyikan amalannya itu sehingga tangan kiri tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Amalan betapa ikhlasnya Allah Ta'ala. Kelebihan yang kedua daripada bersedekah tadi atau memberikan harta bagi Allah Ta'ala itu ialah tidak akan berkurangan sedikit pun apa yang disedekahkan itu, melainkan bertambah-tambah keberkatan dan juga mungkin jumlahnya bertambah-tambah. Satu dirham, satu dinar, satu ringgit lah dibalaskan dengan 10 ringgit, cuma 10 kali ganda kan. Macam dari harta itu maka bertambah dengan 10 kali ganda. Al-Salihah yang seumpama dengannya. Dia pun keluarlah ringgit bagi sedekah subuh, dalam masjid tunggu bila nak dapat RM1 atau sedekah RM1 tunggu bila nak dapat 100. Tak ada pun Ustaz. Satu hadis Nabi kata digandakan 10 kali ganda. Rupanya tanpa disedari dan kurang perhatian tadi, cuba fikir balik, walaupun tadi mungkin tidak ada jumlahnya yang banyak begitu, dan tapi tidak si amountnya, tapi cuba lihat pada hari itu dia tidak kena buka sakit, dia sihat, selamat, tak kena di sini RM5 dan kereta tak rosak, daya tak bangkit, anak-anak semua dengan hati tak serabutkan kepala. Itu termasuk kelebihan sedekah. Nilainya itu lebih daripada RM100. Yang demikian itu hadis yang mengatakan tadi bahawasanya barang siapa yang sedekah itu maka akan digandakan asra atau amsalnya 10 kali ganda yang seumpama dengannya. Bahkan tadi kita sama 700 kali ganda. Ini dia kelebihannya. Ketiga itulah Nabi kata la yanqusul mal bi shadaqatin rawahu Muslim. Tidak akan berkurang harta dengan sebab sedekah. Cuma cara menambah tu sama ada menambah amountnya ataupun menambah jumlah lah, jumlah yang kita sedekahkan tadi dikembalikan semua dengan tambahan ataupun pada motif-motif yang lain. Yang keempat, membebaskannya daripada siksa kubur, iaitu dalam hadis Tabarani ada menjelaskan bahawasanya sedekah itu akan memadamkan api siksa dalam kubur. Tadi surganya itu bila mana orang soleh yang mati, maka cepat-cepatlah uruskan jenazahnya. Pada dia kata segerakan aku untuk disertakan jenazah tu ini, dimandikan, disolatkan juga, dikafankan, mandi, kafan, juga solat dan juga dimandikan sebab nak bertemu kuasanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuburnya nanti masuk dia akan luas seluas mata memandang. Kemudian sejuk pula, mungkin sejuk ekonomi lah dalam masjid ini. Ataupun yang ketiganya harum kasturi, wanginya lebih harum daripada kasturi ada yang ketiganya. Demikian orang yang selalu tidak akan takut untuk macam rasa rindu untuk mati. Bagaimana Nabi Ibrahim SAW sekali bila mana didatangi oleh malaikat maut tentang bila para nabi-nabi yang maksudnya untuk diutus malaikat maut yang diutuskan tadi untuk memberitahu wahai Nabi Allah, Tuhan nak pilih hidup
berpuasa ataupun nak mati. Maka kata Ibrahim bila menjawab soalan tersebut, bila tanya dengan malaikat maut, dia kata ayat khuzuna khaliluhu khalilahu, wahai utusan Allah, adakah terdamak ni ayat dalam bahasa kita, adakah terdamak seorang itu nak mengambil nyawa kekasih ni. Ayat khuzu khaliluhu khalilahu, Ibrahim ni dia tanya khalilullah, adalah kekasih Allah juga, Nabi Muhammad SAW khalilullah. Maka malaikat sampaikan untuk Israel, sampaikan oleh Allah SWT yang maha mengetahui hal yang sedemikian, cuma memberikan dialog untuk kita fahami. Nabi cerita daripada sahabat dari Nabi tu lah. Allah jawab, wahai utusan tu, beritahu pada wahai Israel, beritahu pada Ibrahim, ayakrahuna ayakrahu khalilu liqa'a khalilahu, ayakhudhu khalilu liqa'a khalilihi, adakah benci seorang kekasih itu bertemu kekasihnya. Dia sampaikan sedemikian kepada Ibrahim AS. Tahu Nabi Ibrahim bahawasanya kematian telah menjadi tanda satu sebab untuk dia bertemu dengan Allah SWT. Maka yang dibenarkan dan dicabutlah nyawa bagi Ibrahim AS. Dengan demikian lihat bahawasanya seorang tadi bila matinya itu ini merupakan kesudahan pada penghidupan dunia, kemudian pada kehidupan akhirat. Jadi dalam kubur nanti sedekah itulah yang akan menyebabkan kuburnya diluaskan dan tidak akan adanya soalan pun diringankan, soalan bukan hakim diringankan, dan dalam sekiranya tadi ada kesalahan semasa dunia itu diampunkan oleh Allah SWT, dan juga esokkan tadi memadamkan api sisaan di dalam kubur. Lepas yang kelima, terdapat pintu surga yang hanya untuk orang yang bersedekah. Sebenarnya hadis yang panjang lewat Bukhari Muslim ada menjelaskan bahawasanya seorang hamba itu akan lebih seru daripada masa nanti yang diberi untuk masuk ke surga daripada pintu mana yang ini selalu lakukan ibadah di dunia ini. Wahai hamba Allah, marilah menuju kenikmatannya. Jika kamu adalah merupakan orang yang suka mendirikan solat, maka akan masuk surga dari pintu yang bernama as-solat. Jika kamu merupakan orang yang suka berjihad, berjuang pada agama Allah Ta'ala, masuklah pintu yang bernama jihad. Dan jika kamu merupakan orang yang suka bersedekah, masuklah daripada pintu yang bernama sedekah. Dengan macam laluan khas lah. Pintunya bagi orang ahli sedekah ialah pintu yang bernama sedekah. Dan kecuali dalam bulan Ramadan, sawah dari bulan Ramadan, kecuali bagi orang yang berpuasa ada satu pintu yang spesial namanya Ar-Rayyan. Jadi kita tahu oleh orang berpuasa itu inna fil jannati babun bisamma Rayyan la yadkhuluhu illa as-sha'imin. Di dalam surga nanti ada satu pintu yang bernama Ar-Rayyan, tidak akan masuk dalam itu melainkan orang yang berpuasa. Wa idza dakhalu, bila masuk publik akan dikunci pintu tersebut. Jadi ini kita Ramadan pun tak lama ini, tapi kita begitu dulu lah dalam puasa sunat. Jadi yang disebut tadi Ramadan itu untuk puasa Ramadan, tapi juga untuk puasa yang lain juga sebenarnya yang dikira sebab untuk masuk surga dari pintu yang bernama Ar-Rayyan. Dan perhatian yang sebenarnya daripada berkata tadi adalah menjauhkan daripada api neraka Allah Ta'ala yang telah sebut dalam hadis Bukhari Muslim tadi, ittaqun nara walau bisiqqi tamrah. Wa illam tastati wa bi kalimatin thayyibatin. Kalau dah macam harta sebesar sebelah beli kamar pun tak ada, maknanya dia miskin, orang miskin dan sebenarnya dia layak terima sedekah, maka jalannya kata-kata yang baik. Kita tahu dalam Quran ada menyebut qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'uha adha. Perkataan yang baik itu nasihat orang yang masing-masing kita ni yang ada pengalaman tolong tu guna handphone tu untuk baik-baik belajar kan, dan ustaz-ustaz guru-guru sampaikan. Macam mana itu bagi kerja buka apa tidak.
sudahlah kita buat video ni, tak ada yang masuk, tak ramai, jadi kita buat rakaman dengan gambar-gambar slide dia ataupun ikut nasihat terangkan tu, terancang suara, jadi tengok. Kita sedekah, ada nasihat seorang ayah kepada anak, itu sedekah. Nasihat seorang suami kepada isteri adalah sedekah. Selain sedekah yang baik tadi, sedekah yang berbentuk nasihat baik. Dan apa qaulun ma'ruf, perkataan yang baik. Ini atau mungkin kita nasihat anak jiran kita supaya apa, buat kebaikannya, apa mungkin jangan buat sesuatu yang menyebabkan nama ibu bapanya tercemar, tercela dan sebagainya tadi. Maka itu nasihatkan. Hidup berjiran ni kita kena ambil keamanan dalam semua perkara. Dan kalau seorang tadi kata Nabi SAW yang mafhumnya, seorang tadi tidak akan boleh tidur lena kalau dia itu dalam kekenyangan sedangkan jirannya kelaparan. Itu tidak menaikkan hak jiran. Kita ambil tahulah ada di kalangan jiran-jiran kita ni memang dah tak dapat pekerjaan ke, bukan tak nak kerja, tak ada kerja. Ada kita tempat kita tu yang jirannya yang cuci pinggan dekat warung yang berhampiran masih ada kerja lagi. Ini yang memang tak ada kerja, dari usaha ataupun tak dapat. Dengan demikian kita kena berikan makanan, hantar kepada suara anak kita hantar. Ini merupakan 6 kelebihan bersedekah yang berkata dapat dengan tajuk ini adalah qardan hasanah, pada membelanjakannya kepada, meminjamkannya kepada Allah Ta'ala, dalam arti kata bersedekah pada hamba-hamba Allah yang lain sebagai sedekah ikhlas kerana Allah Ta'ala. Dan seterusnya sedikit lagi tentang kelebihan umat Muhammad yang kita nak sebut. Tadi kelebihan bersedekah, ini kelebihan umat Muhammad ni ada beberapa, di antaranya ulama menggariskan, iaitulah umat Muhammad ini ialah umat yang terakhir sekali dijadikan dalam siri umat yang hidup di muka bumi ini. Tetapi yang pertama akan dihisap. Sekiranya kebaikan lebih melebihi, maka yang pertama akan masuk syurga. Dan sekiranya amalan-amalan yang buruk itu banyak mengatasi pada kebaikan tadi, dia akan masukkan ke neraka dahulu, selesai diazab dan juga dibalas perbuatan jahatnya itu, maka barulah akan dimasukkan ke syurga. Namun tetap yang pertama daripada umat-umat Nabi yang lain. Yang keduanya, kelebihan umat Muhammad ini ialah yang umurnya pendek, amalannya banyak. Memanglah 63 tahun. Nabi bersabda, umru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60 hingga 70. Siapa yang lepas 63 tu kena subsidi lah. Dah kena standby lebih awal lah. Demikian yang lain yang tak sampai 60 pun kena standby juga. Kenapa masa itu datang secara fajiatan, tiba-tiba, tidak ada warning. Data ni tak ada expire date. Semua barang yang dikeluarkan daripada kilang ke mana ada tulis tarikh luput. Tapi kita sebagai hamba Allah ni, sebagai manusia, tak ada kata kau kita ni tarikh mati, memang tak ada. Syarat mati itu bukannya sakit. Ada ramai yang tahu sakit. Di kalangan sahabat saya ada yang kena diuji dengan COVID. Dia kata dah 2 kali masuk ICU sampai doktor pengsankan dia untuk menjalankan rawatan lah. 2 kali dipengsankan. Dia cuma ingat mati lah kan. Tapi alhamdulillah sampai hari ini sihat. Tapi yang lain yang tak kena apa-apa mati. Kerana mana tadi, kerana apa? Syarat mati itu bukannya sakit. Syarat mati itu sebenarnya adalah hidup. Bila mana seorang tidak dilahirkan oleh ibunya, selepas dikandungkan selama 9 bulan 10 hari, dia pun dihidupkan oleh Allah Ta'ala. Keluarlah sebagai seorang bayi yang diberi nama kemudiannya 7 hari diberi nama. Maka bila dia hidup saja, itu syarat yang pertama, dia akan mati. Orang kata dah bertunang dengan kematian. Memang jadi demikian. Bahawasanya syarat mati itulah bila sampai ajalnya. Idza jaa ajalukum musamma fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Seterusnya yang ketiga, kelebihan umat Muhammad ialah tadi umur pendek, amalan banyak. Kerana banyak peluang yang diberikan oleh Allah Ta'ala melalui disebabkan kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW. Yang ketiganya adalah amalan sedikit, pahala banyak. Bahkan ada amalan yang dia buat sekaligus dapat 3 pahala. Umpamanya bila kita tadi sampai ke masjid, kita pun dah ada wuduk daripada rumah. Memang kebetulan PKP ni suruh begitu kan, wuduk daripada rumah. Jadi bila dah wuduk daripada rumah, kita mau berjalan ke masjid. Itu sudah dikira bersolat tu. Di mana Nabi bersabda, Nabi kata yang berbunyi
Man tawadda'a min baitihi summa kharaja ila salatil jama'ati kutiba lahu likulli khutwatin hasanatun wa maghfiratun wa darajatun atau kama qala. Artinya barang siapa yang berduduk pada rumahnya itu kemudian dia berjalan kaki ke masjid. Ini dalil bagi dalam ulama Syafi'i menyatakan bahawasanya berjalan kaki ke masjid itu lebih afdal daripada berkendaraan. Tapi kena pastikanlah boleh sampai sebelum takbiratul ula, sebelum imam takbir lah. Maknanya itu keluar awal itu. Tiap-tiap langkah dikira seperti tiap-tiap langkah dapat satu pahala, dihapuskan satu dosa, kemudian dinaikkan satu darjat. InsyaAllah. Maka kalau dapat 200 langkah, dapatlah 200 pahala. Tu yang saya pernah pergi ke satu masjid Pontian dulu, tengok masjid parkingnya luas. Tengok Pak Haji tiap-tiap minggu solat Jumaat dia parking kat ujung sekali kat bawah pokok tu. Rupanya dia nak jauh, nak banyakkan langkah dia masuk ke itu masjid. Demikianlah orang yang faham tak agama, ada ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya mudah. Jadi sedikit amalan, pahalanya banyak. Jadi sampai-sampai tadi kita dah ada wuduk daripada rumah kan. Terus solat azan pun dikumandangkan. Jadi bila lu azan sampai kepada solat tu iqamah biasanya 10 minit. Siap azan 5 minit dah tinggal baki dalam 3-4 minit lah kan. Tak boleh semayang sampai 3 jenis, semayang sunat wudu, kemudian sunat tahiyatul masjid, semayang sunat wudu, semayang qabliyah. Jawapannya tak sempat. Nanti imam dah bangkit untuk dah kamat untuk takbir. Jadi yang kita apa sebut adalah solat qabliyah masjid, solat qabliyah saja. Qabliyah subuh, qabliyah zuhur dan sebagainya. Dapat 3 jenis pahala. Solat qabliyah tu kita buat, kita akan dapat pahala tahiyatul masjid sebab belum duduk. Kemudian dapat pahala solat sunat wudu. Sebab Nabi baru duduk kan. Lepas duduk, yang dilakukan Ibn Rahmah, tiap kali lepas duduk dia ada solat sunat 2 rakaat. Yang menjadikan itu Nabi dengar tapak kaki gerapan tapak kaki dia dalam surga. Kenapa? Kerana dia akan bersolat setiap kali lepas dia duduk. Dan itu sekurangnya Allah SWT. Jadi ini adalah sikit bagi kita pada ini. Dan akhir sekali sebabnya kenapa yang Allah turunkan, kerana Nabi ulang kali memohon doa kepada Allah SWT. Wahai Allah, berikan kiranya lipat kali ganda kepada umat ini atas penduduk kebaikan yang dilakukan. Ya Rabbi, semoga Allah memberikan balasan baik kepada umat ini. Maka dengan doa yang Nabi Muhammad SAW kepada Allah SWT, maka Allah